Setiap kali bercuti, destinasi pelancongan seperti pulau-pulau Perangenan kerap menjadi pilihan orang ramai yang mau ditemani pantai dan ombak yang menyegarkan. Terdapat berjuta-juta pulau di dunia, dengan setiap satunya mempunyai kisah unik dan sejarah misteri yang sangat menarik untuk dipelajari. Namun, bukan semuanya sesuai untuk dijadikan kawasan pelancongan komersial disebabkan saiznya yang terhad. Termasuklah 5 pulau paling kerdil yang unik tetapi tak mampu memuatkan orang dalam kapasiti yang besar. Umumnya, terdapat 5 pulau kecil yang unik di dunia dan didiami manusia. Yang pertama, Pulau Just Enough Room, Amerika Serikat. Seperti namanya, pulau kecil ini yang terletak di kawasan Kepulauan Thousand Islands, New York, Amerika Serikat, merupakan pulau terkecil di dunia yang berpenghuni. Saiznya hanyalah sebesar 3.300 kaki. Pulau ini pada awalnya kosong tanpa binaan sebelum sebuah keluarga bangsawan bernama Switzerland membeli pulau tersebut pada tahun 1950-an dengan tujuan untuk dijadikan lokasi percutian, lari dari hiruk-pikuk kehidupan kota. Bagaimanapun, binaan kediaman kecil serta sebatang pokok yang ditanam di situ mula menarik perhatian pelancong untuk coba mengunjungi tanah mereka, mengakibatkan suasana damainya mula terganggu. Nomor 2, Pulau Simping, Indonesia. Pulau ini dikenali dengan nama Pulau Kelapa II satu masa dahulu. Kerajaan Indonesia menukarkan nama pulau itu kepada Pulau Simping yang terletak di bagian barat Kalimantan. Berikutan kedudukannya yang tidak jauh daripada daratan, sebuah jembatan dibina bagi menghubungkan Pulau Simping, membolehkan orang ramai berjalan kaki ke pulau tersebut untuk menikmati keunikannya. Tempat itu kini dijadikan kawasan rehat, ditemani beberapa batang pokok yang ada. Ada juga pengunjung yang datang ke situ membawa penyembahan berdasarkan kepercayaan mereka, memohon agar nasib yang baik melindungi diri dan keluarga mereka. Yang ketiga, Pulau Danggar, Australia. Pulau ini dimiliki oleh orang asal Australia sebelum penyakit cacar menyebabkan populasi mereka menurun. Pulau ini akhirnya diambil oleh seorang pegawai kerajaan bernama Henry Carey Danggar, sempena nama keluarganya pada tahun 1864. Pulau ini telah menjalani proses pemodernan serta menjadi salah satu tarikan utama pelancongan di kalangan masyarakat tempatan. Kehidupan di Pulau Danggar ini jauh berbeda dengan hidup biasa masyarakat Australia. Apa yang menarik di pulau ini adalah mereka tidak membenarkan penggunaan kendaraan berenjin, menyebabkan semua pengunjung perlu berjalan kaki atau berbasikal kemana-mana. Untuk mengangkut barangan yang tiba di jeti ke bahagian pulau, penduduk di situ menggunakan kereta roller. Nomor 4, Pulau Tiber, Italia. Pulau Tiber dikenali dengan nama Isola Tiberina di kalangan penduduk tempatan, terletak di Rome, Italia. Pada awalnya masyarakat di situ membina sebuah kuil bagi menyembah dewa Helios yang dipercaya menjaga kesehatan manusia. Berikutan sejarah itu, penduduk Pulau Tiber menukarkan tapak kuil tersebut kepada sebuah hospital pada abad ke-16 dengan pembukaan Hospital Fate Benefibratil serta sebuah gereja terletak tidak jauh di sebelahnya. Teknologi modern membolehkan pulau kecil sebesar 270 panjang dan 67 meter lebar itu dihubungkan dengan daratan melalui sebuah jembatan batu, dan sehingga kini hospital itu masih beroperasi. Yang kelima adalah Pulau Bishop Rock di Britain. Berbanding dengan kesemua pulau dalam senera ini, Pulau Bishop Rock merupakan pulau kedua paling kecil dari segi saiznya selepas Pulau Just Enough Room. Pulau ini hanya mempunyai panjang 46 meter dengan lebar 16 meter. Apa yang unik dan menakutkan berkenaan pulau ini adalah Pulau Bishop Rock pernah digunakan sebagai penjara bagi menghukum pesalah. Apabila pesalah yang dihukum mati akan ditinggalkan di pulau tersebut dengan sedikit pelan roti sebelum dihanyutkan air.
Selepas beberapa insiden pelanggaran di antara bot dan pulau tersebut, Kerajaan Britain membina sebuah rumah api pada tahun 1847 sebelum dihanyutkan. Rumah api kedua dibina siap pada tahun 1858, memudahkan pelayar mengesan kedudukannya. Disebabkan oleh saiznya, akses petugas rumah api itu agak sukar karena tiada tanah untuk berpijak. Jadi dia perlu memanjat dan menuruni rumah api itu dengan tali, dengan bot terikat di atas air. Bayangkan apa nasib petugas itu kalau ikatan botnya terlepas. Kini operasi rumah api di pulau tersebut dijalankan secara otomatis tanpa perlu lagi petugas menguruskannya. Ini memudahkan urusan membuka dan menutup lampu api rumah api tersebut. Petugas yang dilantik kini tidak lagi perlu duduk sendirian di tengah-tengah lautan tanpa teman.